Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Okay. Astagfirullah, ya Allah. Pada hari ini, Carol bawakan kepada korang semua beberapa kisah seram yang telah dikongsikan oleh beberapa orang termasuk kawan Carol sendiri. Dia ni seorang pengawal keselamatan dekat sebuah universiti di Malaysia, and juga Carol cuba bahaskan tentang hijab. Korang faham kan hijab tu apa? Apa yang Carol nak sampaikan dekat korang sekarang ni, harap korang dapat lebih faham pasal maksud hijab tu sendiri. Biasanya kita akan dengar hijab terbuka. Sikit-sikit hijab terbuka. Bila hijab terbuka, kita boleh nampak hantu. Sebenarnya memang betul pun, tak ada salah pun dekat situ. Tapi ada maksud yang lebih mendalam lagi tentang hijab ni. Bila hijab terbuka tu, orang cakap nampak tu, sebenarnya yang terbuka hijab tu nampak alam jin. Okey, kita cerita lebih mendalam kejap lagi guys. Sekarang ni Carol harap apa yang Carol akan bahaskan kejap lagi, jika korang ada berbeza pendapat, komen je dekat bawah. Sama-sama kita boleh berkongsi ilmu guys. Yang pertama, Carol ada baca beberapa buah artikel yang menerangkan tentang hijab, and Carol juga ada dengar ceramah beberapa orang ustaz yang mengatakan hijab ni sebenarnya terdiri daripada beberapa lapisan guys. Dia ada lapisan dekat situ. Sebenarnya bukan beberapa lapisan, tapi banyak lapisan hijab. That's why bila orang cakap hijab aku terbuka, and then orang tu boleh nampak alam jin. Yes, memang betul pun dia boleh nampak alam jin. Sebabnya penglihatan dia, pandangan dia dah terbuka satu lapisan hijab yang membolehkan dia untuk melihat alam jin. And then andai kata lapisan hijab tu terbuka, baru satu lapisan guys, ada banyak lagi lapisan yang melindungi pandangan mata kita. Contohnya, ini contoh guys, lapisan-lapisan dekat belakang tu menunjukkan alam roh, and then dekat lapisan lagi satu malaikat, ada alam lagi satu lagi alam syurga dan neraka, and benda tu ada banyak lagi guys yang orang kata tu rahsia Allah lah dekat situ guys. Actually pada tahun lepas Carol ada pergi ke sebuah pusat rawatan ruqyah. Sebenarnya Carol dah 3-4 kali pergi dekat pusat rawatan tu untuk merawat salah seorang ahli keluarga Carol. Dekat pusat rawatan tu ada seorang ustaz. Orang panggil dia Ustaz Adam guys. Dia ni orang kata tu peramah, baik orangnya. Dia selalu bagi nasihat, dia selalu bagi pandangan dan dorongan, dan dia juga memang yang orang yang merawat pesakit yang datang dekat tempat dia. Masa Carol jumpa dia tu, Carol suka tanya dia pasal benda yang bukan-bukan tau. Contohnya pasal hijab. Kadang-kadang Carol ada tanya dia pasal setan, Carol ada tanya dia pasal hantu, dan macam-macam benda yang mengarut Carol tanya dekat dia guys. Masa yang last kali Carol jumpa dia tu, lebih kurang 3 jam kita orang borak pasal benda yang mengarut tu. Tapi benda yang mengarut tu lah ilmu guys. Kalau korang nak tahu, sebelah rumah dia tu ada kubur tau. Kawasan perkuburan tu sangat besar guys. Korang bayangkan, kita orang borak dekat luar ni menghadap ke kubur. Depan tu kubur. Masa Carol datang first time tu memang agak macam orang kata tu dedok lah juga kan. And then benda tu lama kelamaan rasa macam tak ada benda pun, dah biasa kan. Okay, and then masa borak-borak dengan ustaz, Carol ada tanya dengan dia satu benda. Soalan ni memang boleh dikatakan soalan panas lah, soalan yang hot. Carol tanya dekat dia macam ni: betul ke baby yang belum boleh bercakap akan nampak hantu, nampak setan, nampak jin, nampak benda-benda alam gaib? Sebenarnya Carol tanya dekat dia macam tu ada sebab guys. Bukan suka-suka tau. Masa tu baby Carol kecil lagi, baru 4 ke 5 bulan macam tu. Carol perasan tau, baby Carol tu selalu pandang atas, selalu pandang tempat-tempat yang kosong. Tak ada benda, dia pandang dinding yang kosong kan. Carol macam pelik lah kan. Carol takut dia nampak something. Kita tak tahu kan, sebab baby mana boleh bercakap. So Carol pun tanyalah dengan dia pasal benda tu. So Ustaz Adam pun dia tarik nafas panjang-panjang, and dia pun startlah bercakap dengan gaya dia. Dia cakap macam gini guys: inilah manusia. Kita suka dengar cakap orang dulu-dulu. Orang dulu kan macam cakap kalau nampak baby pandang atas, dia tutup mata dia apa semua kan. Sebenarnya ada sebab. Contoh macam baby pandang atas, takut apa? Takut abuk masuk dekat mata. Itulah orang kata benefit dia, hikmah dia di sebalik orang-orang tua punya cakap. Adalah dekat situ kebaikan dia. Kenapa orang tua dulu-dulu selalu buat macam tu? Sebabnya bukannya dia nampak setan, tapi sebenarnya dia nampak habuk. Lebih kurang macam gitulah dia punya explanation dia. So Ustaz Adam terangkan dekat Carol, dia cakap lebih kurang macam ni lah. Kita bercakap pasal fitrah. Salah satunya adalah penglihatan manusia. Kita semua ni manusia biasa guys. Kita bukannya siapa-siapa tau. Mata manusia ni terbatas guys. Manusia hanya boleh melihat alam manusia dengan alam haiwan saja. Tapi kalau jin dan syaitan, diorang boleh nampak alam manusia. Diorang still lagi dengan alam diorang, tapi diorang boleh nampak kita semua. So maknanya dengan berasaskan fitrah manusia tu, dekat situ dah jelas dah guys. Baby tu manusia biasa. Jadi secara ringkas dia, semua tu tidak benar guys. Baby tak nampak apa-apa pun, melainkan baby tu dia dianugerahkan kepada Allah, hijab dia terbuka, ataupun benda-benda yang halus ni dia sengaja menonjolkan diri mereka and memperlihatkan diri dia dekat depan baby. And that's why baby mengalami gangguan-gangguan guys. Korang jangan ingat nak buka tutup hijab tu senang-senang je. Semua tu atas keizinan Allah, atas kuasa Allah. Bila Allah berkendak ke atas dia, maka jadilah iya guys. Okay guys, ada satu lagi explanation. Explanation ni pun sangat logik tau sebenarnya. Ada orang cakap bila diorang nampak hantu, hijab diorang terbuka. Nampak hantu je hijab terbuka. Hijab aku terbuka sebab tadi aku nampak hantu. Sebenarnya bukannya hijab diorang
diorang terbuka bila diorang nampak hantu tu. Tapi benda tu yang menonjolkan diri dia dekat alam manusia. Benda tu memperlihatkan diri dia dalam bentuk fizikal dekat alam kita. Gila kau, kalau hijab terbuka tu korang boleh nampak jin merata dah tertempat guys. Sana sini dekat sebelah korang. Okey, Kero bagi contoh korang tengok video ni. Astagfirullah, ya Allah. Korang nampak tak checkpoint tu? Korang nampak kan? Takkan nak cakap hijab korang tiba-tiba terbuka sebab korang nampak hantu dalam video tu. So maksudnya benda tu menonjolkan diri dia dekat alam kita sebab semua orang boleh nampak and benda tu pun direkodkan. Andai kata korang ternampak something and korang record benda tu, memang masa korang record tu benda tu still lagi ada dekat situ. Masa korang tengah record tu korang nampak dengan jelas benda tu. And then after that, bila korang tunjukkan video tu dekat kawan-kawan korang, sebagai contoh korang dah record korang bagi dekat kawan korang, korang tengok tak ada benda pun dekat video ni. That's mean memang betul hijab korang terbuka. Sebab orang lain tak boleh nak nampak benda tu. Kau seorang je yang boleh nampak. Hijab ni guys bukan je main-main tau. Silap-silap pengsan kau. Tantang boleh jadi gila sebab hijab kau terbuka guys. Bila hijab korang terbuka, korang akan nampak na'udzubillah min zolik rupa sebenar jin dan syaitan guys. Macam mana rupa dia yang sebenar tu wallahu alam lah. So dekat sini Khairul harap korang dapat faham lah sedikit sebanyak dengan apa yang Khairul bahaskan tentang hijab ni. So habis pasal hijab, kita cerita pula pasal kawan Khairul seorang ni. Dia jumpa something yang boleh dikatakan susuk tubuh benda tu lebih kurang macam nenek kebayan guys. Masa dia jumpa tu, dia bukan seorang-seorang tau. Okey, cerita dia macam ni. Kawan Khairul ni nama dia Kamarul. Umur dia dah 30 lebih macam tu guys. 34 kalau tak silap Khairul. Lebih kurang macam tu lah. Kejadian ni berlaku masa dia baru je kerja sebagai seorang pengawal keselamatan dekat sebuah universiti yang ada dekat Malaysia ni. Khairul tak nak cakap universiti mana, takut mengaibkan universiti tu. And dah lama jugalah benda ni jadi. Dekat universiti tu pun ada kejadian mati lemas and macam-macam lah. Orang bunuh diri, student bunuh diri. Memang macam-macam yang berlaku dekat U tu. And Khairul tak nak cerita, takut mengaibkan universiti tersebut. And benda yang Khairul nak cerita dekat korang ni berlaku dah lama juga guys. Sebab dia pun dah lama kerja dekat situ, lebih kurang 10 ke 11 tahun yang lepas. Biasa kalau budak-budak yang baru kerja sebagai pengawal keselamatan dekat situ, management akan letak budak-budak yang baru ni kerja pada shift malam tau. And orang yang dah lama sikit kerja akan berjaga pada shift pagi. And then lebih kurang dah sebulan 2 macam tu, barulah budak-budak yang baru tadi tu diorang akan rotate shift dengan budak-budak lama. Diorang akan tukar shift. Maknanya dekat sini Kamarul ni dia baru masuk kerja and dia terpaksa kerja pada shift malam guys. So guys, tugas Kamarul ni sebagai pengawal keselamatan, korang sendiri tahu, memang tugas pengawal keselamatan ni untuk menjaga harta benda awam lah yang ada dekat situ, menjaga daripada orang menceroboh kan. So tugas dia masa baru-baru masuk tu, dia kerja dia untuk buat rondaan dengan menggunakan motosikal and ataupun berjalan kaki dekat area-area situ. Tapi mostly dengan menaiki motosikal lah. Sebab apa dia kena naik motosikal, nanti Khairul akan cerita. Disebabkan dia ni baru je bekerja, management hantar 3 orang untuk berkawal dekat satu postcard. 3 orang tu semua budak baru and orang akan jaga dekat situ. Benda ni pun khas untuk budak-budak yang baru bekerja lah. Sebab yalah, baru lagi bekerja, memang diorang semua tak ada pengalaman apa semua. That's why diorang letak 3 orang sekali untuk postcard tu dalam masa 2-3 bulan macam tu lah. Okay, sebagai contoh Kamarul and 2 orang kawan dia, so total 3 orang kan. Diorang daripada main office and then diorang akan naik motor pergi ke tempat yang diorang kena berkawal, diorang kena jaga tu. Diorang akan pergi ke situ, maksudnya dekat postguard tu lah, senang cerita. Dia kena pergi dekat postguard tu and stay dekat situ 1 jam. Selepas 1 jam dia kena buat rondaan dekat sekitar kawasan dia tu, and then habis je ronda, diorang akan stay balik dekat postguard tu. And then selepas 1 jam lagi diorang kena ronda lagi. Benda tu akan berulang sampai diorang habis shift guys. And kawasan yang diorang nak kena ronda tu memang kena naik motor tau. Sebab radius diorang berkawal tu sangat jauh. That's why diorang kena naik motor guys. Lebih kurang 3 hingga 5 km macam tu. So kalau diorang buat rondaan dengan jalan kaki kan, bila pula nak siap ronda ni kan, that's why lah diorang naik motor guys. Okay, sebenarnya tempat yang diorang nak ronda tu adalah tempat yang baru je dibangunkan tau. Dulunya kawasan tempat yang diorang berkawal tu adalah kawasan hutan belantara. Memang hutan yang lapang lah. Memang dah lama gila, memang hutan kat situ. Memang nanti memang tak ada orang pun jejakkan kaki dia dekat situ. Sampailah dibangunkan sebuah stadium. And then tempat diorang berkawal ni adalah untuk sport activity. Aktiviti sukan, ada stadium, ada macam-macam keperluan sukan dekat area situ. So maksudnya sport activity sampai 11 malam je. Selepas 11 malam memang takkan ada seorang pun dekat area situ kecuali pengawal keselamatan yang bertugas. And sekeliling kawasan tu pun adalah hutan guys. Seperti apa yang Khairul cakap tadi. Maknanya kiri kanan stadium, hutan. Sepanjang jalan nak ke stadium tu pun hutan. And then sepanjang jalan nak ke stadium tu ada lampu jalan. Tiang lampu tu dah siap pasang dah, tapi kabel lampu tu tak pasang lagi. So sepanjang jalan tu tak ada lampu guys. Gelap gelita. Jadi maknanya diorang akan jumpa lampu lebih kurang 1 hingga 2 km macam tu selepas diorang keluar daripada jalan nak ke stadium tu. Baru diorang akan jumpa lampu guys. Kisah ni bermula masa tu dia dah kerja sebagai pengawal keselamatan lebih kurang
kurang seminggu macam tu. And dia berkawal dekat stadium yang Carol cerita tadi tu lah. So Kak Marul ni berjaga dengan dua orang kawan dia. Seorang tu nama dia Adli and seorang lagi tu nama dia Lan. Memang sepanjang seminggu diorang bekerja tu nothing happen. Dia start shift pukul 11 malam dan diorang buat rondaan macam biasa. Diorang stay dekat Post Guard and buat rondaan lagi. Still nothing happen sampailah pada minggu yang seterusnya. Dalam minggu yang kedua ni lah ada benda yang terjadi guys. Pada satu malam, lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, diorang bertiga ni baru je habis buat rondaan tau. And diorang pun pergilah balik ke Post Guard. Untuk pengetahuan korang guys, Post Guard diorang ni dekat dalam stadium, lobby stadium. And then betul-betul dekat sebelah lobby tu Post Guard diorang. Kira tempat diorang berjaga lah. Diorang akan stay dekat situ and diorang akan buat kerja dekat situ. So dekat depan Post Guard tu pula ada satu tangga yang boleh naik sampai ke tingkat 3 guys. Okay, cerita dia, bila diorang sampai je dekat Post Guard tu, diorang pun buka pintu and diorang masuk ke dalam Post Guard tu. Baru je diorang nak duduk ni, tiba-tiba ada bunyi ting 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 ting. Bunyi tu guys datangnya daripada arah tangga dekat depan diorang tu. Diorang semua macam pelik lah. Diorang pandang sesama diorang tau. And then tiba-tiba Lan cakap dekat Adli, "Kau tengok Adli bunyi apa tu?" So Adli pun keluar lah daripada bilik Post Guard tu. And then dia pergi jalan menuju ke tangga. Sampai je dia dekat tangga tu, tiba-tiba bunyi yang tadi tu dah tak ada guys. Masa si Adli ni tengah jalan nak ke tangga tu pun, bunyi tu dah stop sebenarnya guys. So Adli pun dia patah balik and masuk balik dekat Post Guard. Tak sampai berapa minit, tiba-tiba bunyi tu datang lagi guys. Semua senyapkan diri. Diorang cuba fokus untuk dengar bunyi apa sebenarnya tu. Muka masing-masing memang dah serius gila time tu. Diorang bukan apa guys, diorang takut ada berlakunya pencerobohan ataupun kecurian yang dekat situ lah. Memang tanggungjawab diorang untuk jaga tempat tu kan. So diorang semua bangun dan berjalan menuju ke tangga tu. Macam yang Adli kena tadi tu, masa perjalanan diorang nak ke tangga tu, bunyi tu hilang. Bunyi tu dah tak ada guys. Sampai je diorang dekat tangga tu, Lan buat hand sign. Dia tunjuk jari naik ke atas. Pandang muka masing-masing, dia tunjuk maaf. Dia buat hand sign tu guys, menunjukkan dia ajak budak-budak ni untuk naik atas. Tengok apa yang berlaku dekat atas guys. Diorang naik tangga satu demi satu dengan perlahan, slowly up. Macam if ada orang dekat situ, orang tu tak tahu dia orang ada dekat situ kan. Dia jalan slow. Sampai dekat tingkat 2 tak ada benda. Sampai ke tingkat 3 pun tak ada benda. Setiap tingkat diorang check semua pintu. Semua pintu tu berkunci guys. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan ada manusia dekat situ. So diorang turun balik, diorang masuk ke Post Guard, diorang bincang. Diorang semua memang kata tu berpendapat lah, bunyi tadi tu sebenarnya bunyi something yang diketukkan dekat pemegang tangga. Sebab pemegang tangga tu besi dia bulat tau. Besi bulat yang dalam dia tu kosong tau. Bila kita ketuk sikit pun dia dah bunyi kuat. So diorang semua dah faham dah tu memang bukan manusia. And diorang pun buat kerja macam biasa. And diorang pun buat rondaan macam biasa. And itu adalah gangguan yang pertama yang dilalui oleh Kak Marul sepanjang 2 minggu dia kerja. And then benda tu tak habis dekat situ je guys. Orang kata tu permulaan kepada apa yang akan berlaku lepas ni guys. Pada keesokan harinya lebih kurang pukul 12.30 malam macam tu, diorang semua ni baru je habis ronda. Yang si Kak Marul ni dia tak tahan nak melepaskan hajat besar dia. Dia pun teruslah ke toilet. Jarak antara Post Guard dengan toilet tu lebih kurang 50 meter tau. Kalau ikutkan, kalau kita jalan kaki tu agak jauh sikit lah sebenarnya kan. And sampai je Kak Marul dekat toilet, dia buka lampu and dia start lah melebur dekat dalam toilet tu. Dah settle lepaskan hajat dia semua, dia tutup Swiss and dia keluar daripada toilet tu. Toilet lelaki ni betul-betul berdepan dengan toilet perempuan tau. So masa dia keluar daripada toilet lelaki tu, dia perasan yang toilet wanita dekat depan dia tu, lampu dekat dalam toilet tu terbuka guys. Terbuka. And ada bunyi pipe sinki air tengah terbuka. Air tu tengah jurus. Si Kak Marul dia terfikir kejap, takkan ada orang tak balik lagi kan. Sebab orang balik pukul 11 malam. Dia tengok jam tangan dia, pukul 12.30. Dia masuk dekat dalam toilet perempuan tu, dia tutup semua, dia keluar. And then guys, masa dia keluar daripada toilet tu, dalam hati dia dah terdetik guys. Tak silap aku, toilet tu gelap masa aku masuk toilet lelaki tadi tu. Kan masa dia nak masuk ke toilet lelaki tadi kan, sepatutnya dia akan lalu ke toilet wanita tu kan. And then masa dia nak masuk ke toilet lelaki tu, dia perasan yang toilet wanita tu pun gelap. Dekat sini guys, tengkuk dia dah start meremang tau. So dia balik ke Post Guard and kerja macam biasa. Tapi dia tak bagi tahu pun dekat member dia yang lain. And then beberapa jam lepas tu, Lan pula kena benda yang sama kat toilet perempuan tu juga. Lan pun bagi tahu dekat member dia, "Weh, tadi aku ke toilet perempuan depan tu, pipe sinki dia terbuka, lampu dia terbuka. Tadi kau pergi toilet kan? Kau pakai toilet perempuan Si Lan cakap dekat Kak Marul. Dekat sini barulah si Kak Marul buka cerita guys. Kak Marul cakap yang dia kena benda yang sama macam Lan kena. Masa dia keluar toilet lelaki tu pun, dia nampak toilet perempuan depan tu macam ada orang tengah guna dekat dalam dia. Kira macam ada something dekat dalam
malam tu lah. And then bila Kak Maru buka cerita macam tu, pump semua jam kat situ guys. Kepala memang dah jam gila. So diorang semua memang dah rasa tak sedap gila. Tapi sedap tak sedap nak buat macam mana kan. Dah kena kerja, diorang pun kerja lah macam biasa. Memang orang kata tu buat tak tahu je lah. Start daripada diorang kena kacau dekat tangga tu, gangguan demi gangguan diorang kena hadapi guys. Tapi masih belum ada lagi penampakan tau. Dia tak menonjolkan diri dia. Ada satu hari tu, diorang masa tu dekat Coast Guard. Masa diorang tengah lepak-lepak dekat Coast Guard tu, tiba-tiba diorang semua terkejut gila. Dalam keadaan yang sunyi, tiba-tiba ada bunyi orang berlari dekat tingkat atas guys. Bila diorang dengar macam itu, diorang semua memang bergelabah gila. Diorang bangun, diorang pergi lari naik tingkat atas terus. Tengok tak ada benda, tak ada apa-apa pun. So maknanya bila diorang naik atas tu, diorang tengok tak ada orang, diorang dah tahu dah memang diorang kena kacau lagi. Gangguan bunyi, dia main lampu tu semua kira macam dah biasa lah diorang kena. Kadang-kadang 3-4 hari tak ada kena kacau, esoknya diorang kena kacau. So sampailah pada satu hari tu, lebih kurang pukul 3 pagi guys, Kak Maru dengan Adli and Lan nak buat rondaan. So diorang pun keluar. Dah lepas settle ronda semua, diorang semua nak balik ke Coast Guard tau. Kan tadi Carol ada cerita yang jalan nak ke stadium tu gelap sepanjang jalan kan. Setiap kali diorang habis ronda, diorang memang akan lalu jalan ni tau. Masa tu diorang ni tengah bawa motor santai-santai je, sambil diorang tengok kiri kanan kan, memantau lah. Lebih kurang lagi 500 meter nak sampai ke stadium tu, tiba-tiba si Adli ni nampak macam ada satu kelibat tengah melintas dekat atas jalan raya guys. Astaghfirullahalazim, dia jerit macam tu kan. Pam, semua orang tengok dekat jalan raya tu guys. Diorang semua nampak dengan jelas memang ada something yang rupa bentuk dia tu sebiji macam nenek tua, ataupun orang kata tu boleh macam nenek kebayan guys, dengan rambut yang kusut masai melintas dekat situ. Jarak antara benda tu dengan diorang ni tak jauh pun, lebih kurang 30 meter je daripada kedudukan diorang. Masih diorang nampak tu, diorang macam tergamam lah. Yang si Adri dah menjerit, yang si siapa Lan dengan Kak Maru pun macam dah tergamam. Tapi diorang tergamam tu sekejap je. First kali orang yang bertindak adalah Lan guys. Apalagi dah nampak macam tu, Lan pun pusingkan dia punya handle motor dia, dia terus patah balik. Yang lain bila dah nampak Lan buat macam tu, diorang pun apa lagi, semua ikut lah Lan, pusingkan handle pap. So Lan pecut motor dia, and then dia bawa budak-budak ni pergi ke satu surau lah, surau yang berdekatan dengan area diorang tu. And then lepas sampai dekat surau tu, diorang turun motor, and memang kecoh gila guys time tu. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Kau nampak tak? Gila kau tak nampak? Pumpang, pumpang, pumpang. Memang orang kata tu memang kecoh gila guys. Diorang bising kan, nampak benda tu real gila depan mata diorang. And then Kak Maru tanya, habis macam mana? Kita nak stay sini atau pergi Coast Guard balik? Lan bagi tahu dekat diorang, Lan suruh budak-budak ni suruh stay dekat surau tu sampai subuh. Habis solat subuh, diorang akan pergi ke Coast Guard balik. So lebih kurang pukul 6 macam tu, diorang semua pergi ke Coast Guard. Alhamdulillah tak ada benda yang lalu dekat situ, semua jalan tu clear. And then selepas kejadian tu, diorang bagi tahu management pasal semua benda yang jadi dekat diorang selama ni. Selama ni diorang tak ada bagi tahu dekat pihak management, tapi diorang ada bagi tahu dengan member-member diorang guys. Diorang macam cerita-cerita gitu-gitu je dekat diorang, tapi tak sampai lagi dekat pihak management. And this time diorang macam dah tak tahan, diorang bagi tahu dekat pihak management, and pihak management adakan bacaan Yasin dekat area situ. Bukan hanya bacaan Yasin je, management pun ada panggil seorang ustaz untuk berinteraksi dengan makhluk yang ada dekat situ. Makhluk-makhluk yang ada dekat situ. Lepas ustaz tu berinteraksi dengan benda tu, ustaz tu pun cakap benda tu semua memang dah lama duduk dekat area situ guys. Yelah, tu semua kawasan hutan kan, memang tempat tinggal hutan kan, memang tempat tinggal diorang. Walaupun ustaz tu dah minta diorang berhijrah ke tempat lain, diorang still lagi berdegil. Untuk pengetahuan korang semua kejadian menyeramkan dekat area kawasan situ masih ada sampai sekarang, tapi berkurang. Ada je dengan macam-macam. Nampak cipon, nampak itu, nampak ini, nampak budak-budak tengah main. Memang banyak gila kejadian yang berlaku dekat situ. Tapi macam yang Carol cakap, dah berkurang dekat situ. So kita ambil iktibar je lah daripada kes ni kan. Kita kena, sebagai manusia, kita memang kena berjaga-jaga je lah dengan apa yang berlaku. That's all from Carol series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.